Tu sebab saya kata lain kali, abang, apa hal ni? Tiba-tiba je cantulah, jangan cakap buang tabiat. Tak. Abang buang tabiat lama nak ganti tabiat yang baru. Itu semua sebenarnya yang patut kita lafazkan. Kenapa nak kurus? Saya nak kuruskan badan. Kenapa? Jangan lupa letak kerana Allah. Supaya ringan badan aku supaya dapat beribadah kepada Allah. Kuruskan badan sebab nak lawa. Tak kena. Tak ada kaitan kurus dan lawa. Sebab kalau muka memang dah tak boleh belah, tu memang dia takkan mengubah hakikat itu. Faham? Macam itulah. Jadi makna kata tak usah. Dan bukan saya nak menghina, tapi sebenarnya lawa tu subjektif. Betul tak? Pada pandangan orang lain lawa, pandangan orang ni biasa je. Tu sebab kita pergi dekat bus stand, kita pergi kat bus station, kita pergi dekat Sembah, pergi kat pasaraya. Kita tengok pasangan suami isteri yang berjalan tu, tengok, ya Allah gila kau handsome laki dia tu, bini dia ke mak dia. Weh, perempuan tu lawa syut, muka laki dia merayau. Tengok dia bahan. Kenapa kau bercakap? Sedangkan pada dia tu dah lawa sangat dah. Dia suka lelaki yang gigi jarang-jarang. Kena cakap apa? Betul tak? Tu jadi kena perbetulkan niat kita. Tu sebabnya kalau kita tengok Nabi kan, Nabi berstrategi. Tak pun orang perempuan pindah belah sini lah. Ramai sangat kan. Cobaan okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara, barisan di kehormat, para pegawai kiri dan kanan, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Sian perempuan, sengit-sengit kepala nak tengok kan. Kalau nak pindah belah sini, pindah je. Apa susah? Tentang saya kan. Biar lelaki duduk belah sana. Yang lelaki penuh ke depan kot. Duduk depan. Kan. Dah lama nak tengok Samsul debat, duduk belakang macam mana. Kan. Jadi alhamdulillah, saya tak tahu kenapa nasib saya kalau dengan Kementerian Komunikasi Multimedia mesti rushing nak pergi tempat lain. Hari tu bulan puasa macam tu juga, rushing nak kerja tempat lain. Dan hari ni pun terpaksa dengan saya nak mengejar flight ke Tawau kan. Saya kalau boleh drive, saya nak drive pergi Tawau. Salah tak boleh. Kan alhamdulillah syukur sangat-sangat bersempena dengan semangat Ma'al Hijrah kan. Kita hari ini hijrah ke arah kepribadian kan. Hijrah membentuk kepribadian unggul. Jadi merujuk kepada peristiwa hijrah Nabi, kita tahu hijrah ni bukan satu perkara yang mudah kan. Boleh nak ambil mudah tapi tak boleh. Boleh kalau kita nak ambil mudah tapi dia tak akan berjaya. Macam Nabi sendiri kan, dalam peristiwa hijrah Nabi, satu perjalanan yang sangat getir kan, dengan rintangan dan dugaan yang datang nak bagi tahu dekat kita bahawa perubahan itu bukan satu perkara yang mudah nak dilakukan. Contoh, memenuhkan tempat duduk depan bukan satu perkara mudah. Jadi dia perlukan satu usaha, satu pengorbanan kan, meninggalkan tempat duduk belakang. Ini adalah merupakan satu prinsip yang sudah lama dipertahankan. Kan? Dia jadi terbalik, yang datang lewat pula kena duduk depan. Dia macam tu. Yang datang awal duduk belakang, macam tu kan. Tapi saya tak cakap sini, tempat lain. Jadi kalau kita tengok Nabi sendiri kan, perjalanan Nabi bukan satu perkara yang mudah. Nabi pelbagai strategi Nabi susun. Maknanya nak berubah pun kena ada strategi. Bukan main belasah aja kan. Tak ada. Contohlah kan, perubahan tu pula kan, yang kita nak buat tu adakah perubahan yang realistik ataupun tidak. Kan. Contoh kan, kalau kita sebut satu perkara,
perubahan yang kita nak buat tu, contohnya menguruskan badan, kan? Realistik ke tidak? Realistik. Tetapi dengan sikap yang ada dan corak pattern pemakanan, minum pagi, minum petang dan makan malam tu, memang tak ada harapan lah macam tu kan. Macam tu kan, untuk kuruskan badan. Jadi kalau dia melihat pada tu, tapi kalau dia nak buat perubahan, memang dia kena strategi. Makan boleh makan, tapi kontrol. Kan? Dia timbang kalori dia berapa, yang ni berapa, ni berapa, kan. Jadi saya harap semua boleh dapat pengajaran lah daripada apa saya sampaikan hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Sebab ada yang baru sampai tu kan. Dah habis ke? Dia kata, saya memang ngacau. Tengok kan prinsip tempat duduk belakang. Betul tak saya cakap? Dia sampai dia mesti duduk belakang kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila sebut tentang hijrah, Nabi ada sebut satu hadis, dan satu hadis kan, sabda Nabi, inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan dimulakan dengan niat. Dan Nabi juga beritahu dalam hadis yang sama, wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya adalah kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Mana nak bagi tahu, bukan semua orang ni berhijrah buat sesuatu ni kerana Allah, bukan semua. Ada orang tu buat sesuatu tu ada niat-niat lain. Contoh hari ni, bukan semua datang ni kerana Allah. Kan? Walaupun yang datang tu bank yang paling Islam di Malaysia. Kan? Bank Islam kan. Warak dua barkun kan. Kan? Ustaz Khalid pun baca doa tadi dengan penuh kan. Semua tu macam tu, tawaduk semua tadi saya nampak kan. Jadi nampaklah kan. Jadi bukan, tapi kebanyakannya memang lillahi ta'ala. Tapi ada aku dapat selfie dengan dia jadilah yang seorang tu. Kan? Aku nak ambil gambar dengan dia aku tak ada gambar dengan dia. Contohlah jadi collection pencamah-pencamah dalam phone dia. Kan contohlah kan. Jadi niat dia kenapa? Apa niat dia tu mustahak. Niat ni mustahak. Sebab itulah dia sebut barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya. Sebab bukan semua yang ikut Nabi itu hijrah kerana Allah. Ada seorang tu berhijrah sebab ada seorang perempuan tu dia nak kahwin dengan perempuan tu, dan perempuan tu ikut Nabi hijrah. Maka dia pun ikutlah sebab dia nak kahwin dengan perempuan tu. Maka insya-Allah dia akan dapat kahwin dengan perempuan tu. Dan Nabi sebelum nak keluar daripada rumah dah strategi, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, ajak Sayyidina Abu Bakar, boleh tak kau temankan aku dalam perjalanan hijrah ni? Menangis Sayyidina Abu Bakar, menangis gembira sebab tak sangka nama dia naik. Bayangkan kalau ikut logik lah, dia orang nombor 2 kot. Sayyidina Abu Bakar ni orang nombor 2, siapa lagi? Memang kalau cakap memang dia lah. Makna nak bagi tahu walaupun dia rapat dengan Nabi, dia tak pernah perasan dia akan dipilih. Orang kita ni jangan jadi timbalannya. Taklah bagi aku lah ni. Taklah bagi aku sekali tak naik, kecewa. Mulalah inilah apalah orang sabotaj aku lah, itulah inilah. Kalau Tuhan dah kata bukan rezeki kita, diam-diam je lah. Macam tu je lah kan. Aku paling rapat dengan bos ni. Aku rasa aku dapat APC tahun ni. Sekali tak dapat, kecewa lagi. Barang siapa yang meletakkan kebergantungannya kepada manusia, dia akan kecewa. Macam saya lah berharap pada Bank Islam yang selama ni selalu jemput saya ceramah. Kan? Berharap kan. Saya tak pernah dapat t-shirt dengan dia, tak pernah. Contohlah sebab berharap pada manusia kan. Sebab berharap pada manusia. Kan? Itu adalah usaha dibagilah. Tu pun mana yang ada bagikan. Dia bagi saiz S, sindir ke apa. Macam tu lah kan. Tapi bukan Bank Islam sini, tempat lain. Bank Islam cawangan lain. Cawangan lain. Contohlah kebergantungan. Saya bagi contoh senang je biar senang faham kan. Sebab wakil pun ada. Jadi adalah tindakan yang dia akan ambil pada masa akan datang. Macam tu lah. Kan? Jadi makna kata kita ni jangan bergantung pada manusia, kita akan kecewa. Bergantung pada Allah, kita takkan frust. Sebab apa? Contoh, aku nak sangat kerja ni, Allah bantulah aku ya Allah. Sekali tak dapat, makna rezeki aku tempat lain ni, bukan kat sini. Macam tu lah. Ini minta kerja dekat Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kan? Lepas tu, Komunikasi dan Digital. KKD. Kan? Macam klinik kesihatan daerah. Macam tu. Jadi lepas tu kan, lepas tu, tak adalah, saya ni cakap apa yang terlintas ni. Jadi kemudian sekali kita apa kan,
kita berharap tapi lepas tu kita tak dapat, kita akan marah. Contohnya kita minta jawatan kan dekat sini kan, minta jawatan kat sini. Sekali kita, aku harap nak minta tolong, aku kenal seorang kat dalam tu, pegawai kat dalam tu, dia baik dengan mak aku, InsyaAllah aku boleh dapat ni. Sekali tak dapat, mesti orang lain pakai kabel lagi besar ni. Dia dah ada orang dalam ni, mesti dia kata. Wahal dia tadi pakai orang dalam, dia tak kira. Nampak tak? Kan? Itu contoh lah. Ya? Jadi, apa pun kita tengok perjalanan Nabi, Nabi boleh je kan cerita tadi, ambil mudah. Boleh tak? Boleh. Nabi kata, Ya Allah, hari tu Isra Mi'raj kau boleh hantar seekor burak kat aku. Takkan sekarang tak boleh hantar. Come on lah. Kata kan? Tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi tak ambil gangan. Malahan Nabi nak bagi tahu gambaran kat kita ibrah, hijrah kena usaha. Kena usaha. Dan Nabi sebut satu peristiwa penting, satu ayat penting Nabi bagi tahu. Tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Yang ada cuma okey lah ni. Ni okey ni, dia senyap ni okey. Saya pernah camah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tak nak sebutlah masjid mana. Camah Maulud kan, camah Maulud. Makcik, apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Menyaut seorang makcik tu. Nak camah lah. Tanya pula. Dia dah kena marah pula aku. The soundnya aku samsing betul makcik ni. Kan, diam terus. The sound tepat ya kan. Aduh, lain macam. Tak. Nabi kata tidak ada lagi penhijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Maknanya nak bagi tahu kita, niat pun susah dah. Niat nak berubah ni, kepribadian unggul. Kita cakap, kau ni cubalah berubah. Kau ni, apa masalah aku? Aku okey je. Kau apa hal? Jadi, makna tak boleh terima. Orang tegur. Nampak tak? Contohlah orang lelaki kan, dia tegur kan. Contoh orang lelaki macam ni. Bawa-bawa lah berhenti mokok. Kan berubah muka tu. Berubah muka. Ada yang mokok tu akan berubah muka. Sebab bukan senang. Sebab pada dia ada hujah dia dah. Ustaz yang datang camah itu, yang lagi tinggi ilmu daripada Samsul Debat tu, dia pun sokok. Contoh dia pegang. Saya ceramah dekat masjid dekat Simpang 4 dekat Pulau Pinang sebelum jambatan kedua tu. Dekat masjid, dinding masjid tu ada notice board tu besar, fatwa pengharaman rokok. Ada dalil dia, ayat Quran, hadis. Dan kesimpulannya haram kan. Seorang pakcik tu baca sambil sokok. Cuba fikir macam tu lah. Tak dapat saya nak gambarkan situasi tu. Kan? Jadi bayangkan kan, jadi bukan senang. Itu sebab kadang-kadang ada orang dia nak mengubah diri dia ni, niat tu sendiri pun susah. Itu sebab saya kata pada orang yang sokok tu, tak apa, saya tahu susah. Bukan senang tiba-tiba nak berhenti. So buat peringkat-peringkat. Tapi kalau ada orang, tak payah peringkat tak ya, aku memang tak nak berhenti. Orang dia kata kan, Allah Ta'ala kalau tulis mati jugalah. Oh cik ayat dia. Macam tu lah hujah dia kan. Macam dia cerdik pandai tu. Jadi contohnya, cuba macam ada kawan saya seorang, dia heavy smoker kan. Dia kalau hisap tu satu hari memang dua kotak. Dua kotak, makna dalam 40 batang sehari. Jadi cuba buat macam ni. Minggu ni, Isnin sampai Ahad 40 batang. Minggu depan, Isnin sampai Ahad 39 batang. Minggu satu lagi, Isnin sampai Ahad 38 batang. Minggu satu lagi 37 batang. Minggu satu lagi 36. Minggu satu lagi mati. Tak sempat berhenti pun. Contoh kan. Biarlah dia mati dalam usaha sedang nak berhenti merokok. Contoh. Ni daripada kita tak usaha langsung. Kan, cuba usaha. Kan, contoh macam orang nak. Yang paling penting sekali niat. Niat itu pentingnya kita letakkan niatkan Allah. Ada saya camah tu untuk pensioner kan, orang yang nak bersara kan. Ada yang menangis, dia kata apa? Ya Allah Ustaz, saya berperasan. Saya kerja buat benda baik. Benda baik diizinkan oleh Allah. Tapi satu perkara ni saya lupa buat. Saya lupa niatkan Allah. Maknanya selama ni kerja government ni, kerja makan gaji, buat benda baik, bagi servis pada masyarakat, kita lupa niatkan Allah, rugilah kita. Lupa niat kerana Allah, rugi kita. Lillahi ta'ala. Bangun pagi. Itu sebabnya saya baca ada satu buku, Hidup dengan Bismillah. Kita bismillah baca, tapi dia jadi prosedur je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tapi lupa niat dengan nama Allah. Dengan nama Allah, lupa. Macam I love you lah, kan? Dah jadi prosedur je. I love you too. I love you too. Tak dengar ke? Lain tak clear lah. Kan? I love you very strong. Kan? I love you stronger and stronger.
I love you more. Jadi dia cakap tu dengan penuh perasaan, dia lain dengan cakap saja. Dia jadi prosedur kan. Sayang ke tak sayang lah. Kau tak apa ni, tak sayang ke yang masak-masak hari ni sampai gemuk ni apa benda. Apa semua. Dia macam tu sampai dia malas nak cakap tu. Sedangkan dia jadi prosedur kan, jadi prosedur. Tu kadang bila lelaki pula tiba-tiba cakap lembut kan, lelaki balik rumah, sayang, hari yang paling indah hari ni, I love you. Apa orang perempuan akan cakap kat dia? Apa orang perempuan akan cakap kat dia? Dia cakap macam ni, sayang, hari yang paling indah hari ni, I love you. Tiba-tiba je. So apa ayat kita? Apa ayat kita? Orang perempuan apa? Buang terbiat. Jadi terbantutlah hasrat lelaki nak jadi romantik tu. Lepas tu, bila ada orang ketiga yang menghargai lelaki itu, pada ketika itu lelaki juga dipersalahkan. Sedangkan ketika kasih sayang dihulurkan, kau katakan buang terbiat. Bukan semua lelaki seperti Emir. Dan tidak semua wanita sesuci Khalish. Saya tak tengok, orang share dalam TikTok. Tu sebab saya kata lain kali, abang, apa hal ni? Tiba-tiba je macam tu lah, jangan cakap buang terbiat. Tak. Abang buang tabiat lama nak ganti tabiat yang baru. Itu semua sebenarnya yang patut kita lafazkan. Kenapa nak kurus? Saya nak kuruskan badan. Kenapa? Jangan lupa letak kerana Allah. Supaya ringan badan aku supaya dapat beribadah kepada Allah. Kuruskan badan sebab nak lawa. Tak kena. Tak ada kaitan kurus dan lawa. Sebab kalau muka memang dah tak boleh belah, tu memang dia takkan mengubah hakikat itu. Faham? Macam itulah. Jadi makna kata tak usah. Dan bukan saya nak menghina, tapi sebenarnya lawa tu subjektif. Betul tak? Pada pandangan orang lain lawa, pandangan orang ni biasa je. Tu sebab kita pergi dekat bus stand, kita pergi kat bus station, kita pergi dekat Sembah, pergi kat pasar raya. Kita tengok pasangan suami isteri yang berjalan tu, tengok, ya Allah gila kau handsome lelaki dia tu, bini dia ke mak dia. Weh, perempuan tu lawa syut, muka lelaki dia merayau. Tengok dia bahan. Kenapa kau bercakap? Sedangkan pada dia tu dah lawa sangat dah. Dia suka lelaki yang gigi jarang-jarang. Kena cakap apa? Betul tak? Tu jadi kena perbetulkan niat kita. Tu sebabnya kalau kita tengok Nabi kan, Nabi berstrategi. Nabi, kalau ada yang kata Nabi lari, sebenarnya tak. Nabi tak lari daripada perjuangan Nabi, tak. Kalau Nabi lari, Nabi plan pada awal. Kalau kita ingat, kalau orang kata Nabi sebenarnya melarikan diri, dah lama orang nak bunuh Nabi, bukan baru hari tu je orang nak bunuh Nabi, lama dah. Tapi Nabi okey, bertahan duduk kat Mekah, kampung halaman Nabi kot. Kan? Dan kemudian bila Nabi nak keluar tu, cuba kita ingat balik beberapa bulan sebelum. Ingat tak kita peristiwa Isra wal Mi'raj? Kan Nabi ditemani oleh malaikat Jibril di Bukit Tur Sina, ni Baitul Laham. Dia beritahu, ni nampak ni dekat tempat Nabi Musa menerima wahyunya, dekat sini Nabi Isa AS dilahirkan. Kau nampak tu, kau nampak tu. Kenapa? Itulah dia Yathrib. Yathrib apa? Madinah hari ni. Yathrib tu tak lama lagi Allah Ta'ala akan perintahkan kau berhijrah ke sana. Nabi dah tahu awal. Macam mana kata Nabi lagi? Kan? Cuba kita ingat, Nabi keluar daripada rumah tu, kemudian Nabi buat apa? Nabi keluar pintu depan, bukannya lari ke belakang, ikut korek tanah apa semua, tak ada. Nabi pergi depan dan dia pandang, tapi dia tak perasan, dia tak nampak, betul tak? Tentera kafir Quraisy memandang tetapi tidak melihat. Biasa jadi tak benda tu? Biasa jadi tak? Biasa tak terjadi macam tu? Memandang tapi tak melihat. Samsul debat lalu tadi. Samsul debat lalu, adakah aku tak perasan pun? Kan benar. Kan kadang macam tu, kita banyak kadang kita pandang tapi tengah fikir benda lain. Dia lalu depan kita, kita pun tak perasan. Nabi siap ambil satu pasir, genggam pasir tu, lepaskan dekat kepala salah seorang tentera tu pandang tapi tak melihat, tak sedar, tabur pasir pun tak sedar lagi. Sambil Nabi baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kan? Itu ayat yang biasa kita baca dalam surah Fatihah kan? Yasin, nasib baik kau betul kan. Ada yang ngangguk, tak. Kan? Dan surah Yasin.
Kan dia bina tengok-tengok di hadapan, tengok-tengok di belakang kan. Dan mereka tak dapat melihat. Allah tutupkan pandangan dia tu. Dia pandang tapi tak melihat. Tu ada ustaz tu cakap baca ayat ni kalau nak elakkan speed trap kan. Masuk je highway baca wajalna min baini aidihim saddan wa min khalfihim. Lepas tu kau pecut lah. Kena jugalah ustaz. Tu kau kena sedar. Polis pun mengaji sekarang ni. Polis dah baca dulu sebelum kau baca. Jadi dia nampak kau sebelum kau nampak dia. Macam tu lah. Tu yang kena tu. Kemudian Nabi pergi duduk dekat atas. Dekat gua mana Nabi bersembunyi dengan Saidina Abu Bakar? Gua mana? Bukan gua Hira kah? Gua Sur. Gua Hira tempat timur wahyu. Kau jangan confuse. Kan? Pergi kat gua Sur. Kan? Siapa yang pernah pergi umrah, pernah pergi haji, dia tahu gua Sur tu tinggi mana. Keadaan dia macam mana. Kita sekarang pun tak sanggup nak naik atas tu. Tak sanggup. Tak apalah pada bawah je. Mutawih tu pun tak sanggup. Daripada bawah tu je. Tapi bayangkan dulu, Gua Sur tu Nabi naik, Nabi bersembunyi dekat sana bukan takut tapi susun strategi. Sebab tu sebahagian pada perancangan. Macam mana pula sebahagian perancangan? Buktinya, Sayyidatina Asma, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, setiap malam hantar makanan ke atas. Bila hantar makanan, makna dah tahu dulu mana ada handphone. Abah lapar ni, kau tolong hantar makanan. Dekat Gua Sur, ni Abah send location. Tak ada. Mana ada dulu, maknanya dah plan, betul tak? Dah plan. Dan masalah tu sebab kata, hijrah itu perjuangan. Kenapa perjuangan? Sebab Sayyidatina Asma pun berjuang. Kenapa? Dia naik ke atas bukit tu, hantar makanan dengan tahap fizikal diri dia sedang syarat mengandung 9 bulan. Cuba fikir. Dan dah lah masa tu bukannya ada denai anak tangga macam sekarang boleh pijak-pijak tu. Dulu main daki je. Kan? Bayangan. Jadi nak beritahu perjuangannya. Dan Nabi kemudian selepas 3 hari, siapa yang memandu tolong tunjukkan jalan? Abdullah bin Uraikid, iaitu seorang bukan Islam, tunjukkan jalan. Sebab dia tahu mana jalan yang biasa. Dan jalan yang Nabi ikut bukanlah jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Nabi pergi, Sayyidina Abu Bakar kejap depan, kejap belakang. Sampai di Kuba, apa Nabi buat? Nabi bina apa? Masjid. Bina masjid. Nak beritahu mana-mana tempat, apa-apa pun masjid dulu. Fikir tempat solat dulu. Tu dia. Kan? Tu sebab taman-taman perumahan baru mesti dia akan bincang. Kita kena buat surau sini ni. Kan senang kita nak solat sini-sini. Macam tu lah. Bincang. Banner. Nabi banner dengan tulang 4 kerat Nabi sendiri. Kemudian bila terus ni saya ringkaskanlah cerita ni sebab kan nak cepat. Sampai di Yathrib, Nabi disambut dengan penuh keriangan. Kan? Bersyair penduduk-penduduk Yathrib bila nampak Nabi. Apa syair dia? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Macam tu, happy, senyum. Kan? Ini kau tengok geng marhaban. Tala'al badru alaina. Ya Allah Akbar. Nabi kalau nampak tu pusing balik tu. Dia ni marah ke apa? Kan? Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Faham tak? Iya. Jadi wajaba syukru alaina, maka wajiblah kami bersyukur ke atasnya. Happy. Mada'a la ilaha illallah kan. Iya kena happy. Nak beritahu. Dan kemudian apa Nabi buat? Kepribadian. Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Macam kita datang kat sini, janganlah bergaduh-gaduh. Baiklah antara satu dengan lain, pribadi yang baik satu dengan yang lain. Nampak orang-orang geng-geng daripada bank Islam datang, santuni. Kan, dia orang datang ke tempat kita kan. Jadi terima kasih ni meja ni untuk ni bu. Pergi tengok. Kan, walaupun cuba tengok, buka akaun kan dengan bank Islam. Ya, pergi. Cuba kita pun tengok, tanya dia, macam mana kalau macam ni, cabutan tu. Saya nak tanyalah pasal cabutan Aufar tu. Saya dah lebih 10 tahun masuk Aufar tu, sekali pun tak kena. Macam mana saya tanya? Macam mana caranya agaknya lah kan? Kita tengok ramai dah orang jadi jutawan, contohlah kan. Tanya je, tak apa. Tu saya kata, berbaik-baik. Ansar dan Muhajirin, baik satu dengan yang lain.
Mana berbaik-baik, buang benda-benda yang tak baik dalam hati kita. Buang tamak, kan? Jangan tamak, kongsi tak apa. Orang perempuan tentu faham benda ni, kan? Jadi makna kata jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham. Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak? Faham. Faham, okey. Setuju tak? Tak, mana? Makin kuat kan? Saya orang lelaki, saya dah cubalah mana-mana. Tapi maksud kongsi ni adalah kongsi perkara-perkara baik. Maklumat, ilmu pada hari ni, share dengan orang lain. Kena share. Sebab kalau kita tak share maklumat ni, maka akan jadi apa? Kalau tak share maklumat ni, maknanya jadi kita kedekut ilmu. Kan? Kadang share benda-benda baik. Share maklumat-maklumat baik. Kalau contoh ada jamuan kat luar, makanan, share pula makanan, takut tak habis, kita share macam tu. Kan? Menyampah dengan orang tu, kita share. Tentu kan? Kita share sebab nak bagi baik hubungan satu dengan lain. Kadang kita tengok orang baru masuk, pindah, panjang muncung. Kan? Tu. Menyampah aku, berlagak. Sekali bila pergi kursus sama-sama, kita satu grup dengan dia. Kita campur-campur dengan dia, makan dengan dia. Kau ni okey juga kan? Baru kau tahu. Selalu macam tu tau. Jangan tamak. Yang kedua, jangan sombong. Jangan sombong, berlagak. Kau tak tahu ke grade aku berapa? Grade kau berapa? Jangan macam tu. Kan? Betul. Jangan sombong. Kita tak selama-lamanya berada di situ. Saya dulu pernah bergelar pengarah kot sampai masa dapat kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel dapat. Hotel Oyo dapat. Dapat kan. Mana kata tengoklah kan, dia nak belagak dengan apa? Wih, dia nombor 1 dah pejabat tu. Sampai masa duduk dekat ujung surau dekat tiang tu, pencen. Buat macam mana kan? Sampai masa bersara. Kan? Iya. Tu penyanyi tu. Punya dahsyat suara dia dulu, tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Dulu dia berlakon jadi hero, sekarang watak bapak, watak atuk dah. Dulu heroin, sekarang jadi bibi, orang gaji. Masa tu akan berlalu. Nampak macam mana? So jangan sombong. Dan ketiga, jangan dengki. Tu peribadian yang unggul tu. Buang tamak, buang sombong, buang dengki. Sombong tu pula ada 3 kategori. Ujub, riak, takbur. Ujub ni dalam hati je. Depan cermin. Hui, handsome ke aku ni? Sendiri cakap dalam hati. Hoi, tak ada dah handsome dalam KKD ni dah. Aku rasa aku dah. Contoh. Dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap lah suara aku. Dia kata, dia sendiri cakap dalam hati. Riak bila dia start tunjuk dekat orang. Dia start tunjuk. Macam, kau tengok baju aku. Macam, okey tak? Ni kau tahu berapa harga ni? Berapa harga ni? Tu riak dah tu. Takbur dia dah mula cerita dengan orang. Aku nak beritahu dengan kau, dalam pejabat ni, baju aku paling mahal sekali. Terang cakap. Dia punya cerita. Takbur betul. Ada seorang tu dia boleh ada 3-3 sekali. Dia boleh ada ujub, riak, takbur. Package penuh dia ada, lengkap. Dia pergi surau, dia pergi masjid, dia paling awal sampai. Aku paling awal ni. Confirm syurga ni. Ujub dalam hati. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dengar sliding door, ada orang lain masuk. Langsung berbunyi baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang dengar dia semayang. Lepas tu dia tanya, kau perasan tak? Siapa yang paling awal datang surau 2-3 hari ni? Memang kau lah kan? Ya, itulah tak perasan lah. Tu tak bohong. Dia ada ujub, riak dan takbur sekali. Jangan, yang ketiga jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Menurut Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, bila seorang tu dapat kegembiraan dan kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah mula ada. Dengki dah ada. Dengar-dengar dia dapat pergi haji tahun ni. Dengar dah. Dengar-dengar dia naik pangkat. Yalah. Baguslah. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah, buat loan senang je sekarang ni. Yang dia dengar anak dia dapat semua A. Ramai lagi kan. Tak ada perasaan langsung. Maknanya dengki dah mula ada.
Tapi kalau ayat dia macam ni, dengar-dengar dia dapat pergi haji tu ni, tak pakai kabel pakainya, confirm dengki, confirm. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu, confirm dengki. Dengarnya anak dia dapat semua macam anak dia seorang pandai, confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dia jilatnya bos tu, confirm dengki. Habis sepatutnya apa? Kalau orang lain gembira, kita pun kena gembira sama. Dengar-dengar dia dapat pergi haji tu ni, ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah, minta dia doakan aku, mudah-mudahan aku pun dapat pergi haji juga. Nanti kau kalau pergi, kau doakan aku tau. Aku nak pergi haji. Kau dah daftar belum? Belum. Macam mana? Puas lah pihak Bank Islam ni buat promosi. Kalau pergi musim haji sekarang ni, cocok duit pakai bank mana-mana bank dekat Mekah, Madinah tu, tak ada charge. Tak ada charge. 20 dirham tak ada. Dinar tak ada. Rial tak ada. Rial, dirham tak ada. Diar tak ada. Kosong. Makna macam mana kita keluar macam tu lah. Tak ada tolak pun duit kita. Tahu? Tengok aku kempen untuk kau, Bank Islam. T-shirt double XL. Bayangkan, betul. Nampak Itu sebabnya. Tapi dia nak pergi haji tak daftar lagi rupanya. Tapi siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa aral bintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi lagi tau. Mati hidup dah boleh belum mati balik. Macam tu lah 3 kali. Tapi kita boleh buat rayuan. Ada je. Dengar-dengar dia naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, apa-apa senang tak tolong dia kan? Okey. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Dia tu dah lah rajin tumpangkan orang pergi kerja. Boleh kita tumpang kereta dia kan? Time-time isi minyak, buat tidur. Settle. Kan? Macam tu kan? Dengar-dengar anak dia dapat semua A, peksa. Ya Allah, tak sangka ada juga anak-anak staff kita yang pandai-pandai kan? Alhamdulillah. Macam tu. Kan okey. Dengar-dengar Abang Haji tu, itulah Abang Haji itulah yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin, kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Weh. Cuba cakap benda-benda baik, positif. Alhamdulillah. Dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan bagus? Ini tak, mulut tu cepat. Malam pertama mati tu. La ilah. Cuba kita cakap yang baik-baik. Tak pun cuba kita tanya, Dek, apa yang kau gemar sangat dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap pertamanya, Abang Haji ni dia romantik. Ambil kau, orang tua tu romantik. Dia pandai gurau. Kita makan pun bersuap tu. Walaupun kadang-kadang macam confused kan. Macam mana nak? Confused macam mana? Bila dia suap saya makan, abang tu telinga. Dia tak nampak sangat dah. Dia dah tak nampak. Tak nampak. Sinilah mulut. Ya ke? Abang tak perasan. Maknanya macam tu lah. Dah berusia kan? Macam tu. Kerana setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak, tak terang nak balas apa kan? Jadi doakanlah yang baik-baik. Macam tu je. Kita hidup ni nak senang doa yang baik-baik je untuk orang. Nampak tak? Itu sebab Nabi ajar kita ni. Mari bersaudarakan Ansar Muhajirin, malahan apa Nabi buat? Nabi damaikan puak Aus dan Khazraj. Berpuluh tahun bergaduh berperang. Punya teruk bergaduh dan berperang sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Sebab pun dah lupa. Kenapa kalian bergaduh ni? Entah, kami pun dah lupa Rasulullah. Yang penting gaduh, dia kata. Kita gelak-gelak rupanya zaman ni berlaku dah tau. Mak, tu bukan saudara kita ke? Kenapa kita tak baik dengan dia? Ini zaman atuk kau dulu, tak apa halnya, tak tahulah. Sama lah tadi dengan Aus dan Khazraj tadi. Itu sebabnya kita kena membentuk kepribadian yang unggul ni. Kita kena baik antara satu dengan lain. Nak pula kan tak lama lagi kan nak sampai ni musim dia. Tak lama je lagi. Dah nak sampai dah musim tu. Satu perayaan lah nak berlaku kan. Macam-macam lah. Tu saya pesan. Jangan beria-ia sangat. Diam-diam je. Nak pangkah, diam. Balik, diam. Tak betul. Bergaduh macam mana kau? Tak ada perubahan apa-apa pun pada kita ni. Maksudnya kita tetap dekat tempat kerja kita, dijaga hubungan kita ni. Kita tetap menghadap orang yang sama. Betul tak? Dia dah pangkah, balik, diam. Kau undi siapa yang heboh? Kau tahu aku pilih siapa? Tak payah kau nak naik bendera kat pintu rumah kau, tak payah. Dan diam je. Kan? Kau pilih apa? Rahsia. Undi tu kan rahsia. Lepas tu dah menang kena terima, yang kalah pun kena terima. Ni dah habis pilihan raya, kau sound kawan tu. Macam,
Apa perasaan kau dah kalah ni? Kau cari pasal namanya. Jangan tahu, itu hak masing-masing. Ni saya pesan je lah, pesan. Kan? Itu sebab kita kena lapang hati. Peribadi unggul kita lapang hati. Sabar. Jadi penyawa awam kena sabar. Sabar. Ada je. Nama kementerian kejap tukar tu, kejap tukar ni. Sabarlah. Sabar je. Kan? Betul. KKD ni klinik kesihatan daerah. Tu cakap. Aku cakap tu terang je. Allah, aku tak dapat menyembunyikan perasaan aku lah, ya Allah. Kan? Kementerian Komunikasi dan Digital. Macam mana dengar je dia kata kan? Tak ada, betul lah. Kan? Sabar. Kadang-kadang kita bekerja macam-macam, kita tiap-tiap tahun kerja teruk, tapi tetap tak naik pangkat. Sabar. Kalau semua orang naik pangkat, tak kesusah kementerian tu. Dengan ini saya umumkan semua jadi ketua pengarah. Nak mati. Kan? Tak boleh kan? Tengoklah, gila-gila lah. Bagilah orang ni naik dulu ni. Sabar. Sabar. Kadang-kadang kita dulu kan, ingat tak? Bila bulan 9, bulan 10 kan, kena mula kan nak dengar pengumuman daripada kerajaan. Bagi menghargai jasa penyawat awam, yang ini diumumkan bahawa insentif kewangan diberikan. Demi menghargai penyawat awam, insentif sebanyak RM700. Wah. Menteri tu tok dah kabinet, ahli parlimen tok hentak meja. Cuba kalau dia kita bagi 700, tengok macam mana? Kan? Betul tak? Masa tu ada 3 respon penyawat awam. Baik, tak yah yang pertama tu. Respon kedua, okey lah, daripada dulu 500, dapatlah 700, okey lah tu. Yang seorang tu lah berlari pergi kat mesin ATM tu, cucuk belum lagi bang, baru umum. Dia tak sabar. Sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia, dah koyak. Dia dah janji nak buat family dia makan kat kedai tom yum tepi jalan tu. Itu sebab saya, kalau saya lah Menteri Keuangan, Samsul Debat boleh cakap. Sebab aku cakap, kau jangan cakap apa-apa, kau gelak je. Dengan ini saya umumkan bahawa penyawat awam akan diberikan bonus. Baru betul, bonus, bukan insentif kewangan. Bonus sebanyak sebulan gaji. Untuk maklumat, tak, ni contoh. Kau jangan berfikir nak tertepuk tangan, sabar tu. Tak. Kita kali terakhir penyawat awam dapat bonus sebulan gaji ketika zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama. Kita kali terakhir dapat setengah bulan gaji adalah ketika zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi. Semenjak pada itu Kementerian Kewangan dalam teks ucapan Menteri Kewangan asyik jumpa 500 saja. 500. Saya tak kisah teks ucapan saya ini direkodkan dan di-sharekan kepada menteri-menteri. Saya tak kisah. Sebab dah sampai masanya penyawat awam dihargai. Dah sampai masanya penyawat awam rasa seronok balik nak dengar pembentangan belanjawan. Macam sekarang dah tak seronok dah. Bukan aku. Hari Jumaat nak bentang belanjawan, hari Senin kau dah frust dah. Dah baca dalam grup dah. Alah, tak ada weh, tak ada. Betul tak? Betul tak kan? Iya, betul. Kau bayangkanlah, kau orang kalau dapat 700, aku yang pesara separuh daripada tu. Cubalah kau fikir kan. Itu je cerita dia. Oh, patutlah dia beri. Ya weh, dia pun teruk rupanya. Tahu tak apa. Tak adalah, tu sebab saya fikir dah sampai masanya. Sebab kadang-kadang bukan apa, kita kena beritahu. Dulu kan ada seorang tu pun try dah sebut dalam satu ucapan, ada seorang tu budak baju merah, pakai baju merah tu, pakai songkok tu, dia cakap sebulan gaji, dia kata. Ingat tak dia kata tu kan? Lepas tu lulus kau setengah bulan gaji, kalah pula, tak sempat bagi. Ingat tak masa tu kan? Tu kalau ingat-ingatlah, yang tak ingat sudahlah kan. Betul tak dah lulus kan masa tu? Lepas tu tak sempat, tukar jadi 500 balik semula sampai hati. Tu saya kata tadi tu. Tu sebab saya kata syok. Dan elong kritikal. Lepas tu staff kontrak, tolong tengok. Bertahun dah dia kontrak. Kadang-kadang sampai 20 tahun kontrak. Dan nak pencen baru tetap. Allah kesiannya lah. Betul tak? Betul. Kena kesian. Bagi penyawat awam ni kerja teruk. Siapa kata penyawat awam ni kerja tak teruk?
Punya awam ni kerja dah lah banyak. Salah sikit, viral. Kan? Bukannya macam dulu. Kan? Tu sebabnya. Kan? Jadi tu contoh. Tapi sabar, nombor satu. Kan? Sabar, nombor dua. Nombor dua apa dia? Yang nombor dua, kita kena syukur. Bila kita duduk dalam dewan ni maknanya apa? Kita ada kerja. Tu peribadi unggul yang kedua kena ada. Syukur banyak-banyak dengan nikmat yang Allah bagi kat kita. Kita ada kerja. Dan hari ni adalah hari yang paling menyeronokkan. Betul tak? Sebab ada ceramah pagi ni. Kan? Maknanya tak payah kerja. Kan? Jadi tak. Syukur ada kerja. Kat luar sana ada orang tengah kulu kilir fikir nak kerja apa. Kan? So kerja elok-elok. Dan kata Imam Al-Ghazali, 4 perkara kita kena sebut. 4 perkara kena ada pada diri itu kalau kita nak dikatakan syukur. Bukannya syukur alhamdulillah, maka tu dah cukup syukur, belum cukup lagi. Dia ada 4. Pertama, lafaz dengan mulut sebut alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kedua, dalam hati mesti memperakui siapa yang bagi nikmat, Allah bagi. Yang ketiga, tindak tanduk perangai kita mesti melambangkan kita syukur pada Allah. Maknanya apa? Apa Allah Ta'ala suruh kita buat, Allah Ta'ala larang, jangan kita buat. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan sampai kita rosakkan nikmat tu dengan buat benda-benda yang tak baik sampai kena buang kerja. Tipu klaim. Kan? Tipu klaim, overtime. Ingat, overtime tidak menambah pendapatan. Tipu mileage, tidak menambah pendapatan sebenarnya. Itu sebenarnya menambah pendapatan haram saja. Overtime kita buat teruk-teruk, sebenarnya kita cover sebahagian daripada perbelanjaan kita dah keluarkan. Betul tak? Mileage, kita keluar duit minyak berapa, ni tayar bocor lagi berapa, kan? Kena servis lagi berapa. Yang kita boleh cover berapa aja, berapa persen aja. Macam tu juga dengan overtime, tak boleh 1/3 daripada gaji. Betul tak? Kan? Jadi makna kata, kenalah sabar, kenalah syukur. Kadang-kadang bahagian kewangan dia tanya, kenapa klaim lebih? Sedangkan 5 orang pergi kursus yang sama, dia punya klaim lebih rendah. Jangan marah macam duit mak ayah kau. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya soalan tu. Maka jawablah dengan jujur. Nak orang perempuan, jawab dengan jujur. Minta maaf puan, memang klaim saya lebih sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout saya 3 kali saya salah simpang. Saya tak pasti ke mana hala tuju saya. Tu yang mileage saya tinggi. Saya betul-betul bergantung kepada odometer saya. Saya dah tengok dah. Itulah puncanya. Jadi boleh dia pertimbangkan. Jujur je. Betul tak? Makhluk yang paling jujur dalam dunia menurut kajian, lelaki. Faham? Makhluk paling jujur menurut kajian dalam dunia ni adalah lelaki. Kau diam je, tak payah betul, tak payah, diam je. Cuma orang lelaki seringkali ditanya soalan yang sukar, menyebabkan dia terpaksa. Itu bukannya bohong sunat, itu bohong wajib untuk mengelakkan mudarat. Betul ke sedar gemuk soalan itu, ya Allah. Jangan lurus sangat bang. Abang kena jaga keharmonian, wajib jaga. Tak adalah. Jangan kalau kau jawab gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk. Tak boleh jawab macam tu, tak boleh. Kau tak boleh jawab macam tu, tak boleh. Ni kau bukan gemuk, ni namanya kurang kurus. Sama lah tu, salah juga. Bang, betul ke sedar gemuk? Orang buta je cakap kau gemuk. Kurus ni, ya ke bang? Betul ke? Betul. Dalam hati Allah je lah yang tahu. Kau ukur lah sendiri. Dulu dia waktu dia betul tudung, kau boleh sikat rambut sebelah. Sekarang dia betul tudung, kau kena. Kau tak nampak apa dah cermin tu. Dulu boleh masuk toilet beriringan. Sekarang keluar. Kan? Takkan kau tak faham? Betul tak? Tu sebab saya kata. Tu sebab saya kata syukur aja. Kan? Sebenarnya orang perempuan jangan sibuk nak kurus. Kadang orang lelaki dia suka isterinya yang badan sedap-sedap tu. Kan? Bila peluk tu, zop. Mana dapat je lah. Zop macam tu. Dia rasa lena. Betul tak? Ni kau nak kurus-kurus buat apa? Kadang lelaki tu, alah. Macam tang elektrik weh. Jadi tanya, abang okey ke saya badan macam ni? Abang suka macam ni. Maintain.
Kalau lebih pun tak apa. Wah, suami kan. Ya. Katil sampai terjongkit lah, bayangkanlah. Sengit, dia bergesiap guling pahal ni kan. Rupanya dah seorang tu dah berat lebih. Kadang lelaki lah, lelaki pun kena jaga kesihatan. Kontrol lelaki. Sebab kita metabolisme badan kita dah berkurangan. So kita kena kontrol makan. Saya nasi, gula, susu, tepung, stop dah. Kontrol. Kalau tidak dengan baju-baju ni dah berapa lama dah tak boleh pakai baju ni. Boleh pakai balik. Nasi, gula, susu, tepung. Lepas tu kontrol. Air gula tu kontrol. Yang paling susah nasi sebenarnya. Nasi ni paling susah 2 minggu je. Lepas tu kita akan okey. Maintain je. Jangan ambil nasi pun kalau boleh. Tapi lepas 2 minggu kita akan okey. Saya last malam tadi lah nasi. Macam mana? Kan? Cara cerita tu tabah betul dah kan? Dah orang hidang aku balon je lah. Iya. Saya kalau pergi, tapi kalau betul-betul siapa yang betul-betul nak diet kan, dengan amalan saya buat ni. Masa saya pergi tu, kita kita packing lah, siap-siap tau. Dalam fridge tu masuk salad dengan apple hijau. Gaulkan. Salad apple hijau potong-potong tau. Letak dan packing, letak dalam fridge. So pagi ambil itu satu, minum air manis pagi ataupun minum air masak je cukup. Lepas tu pukul 10, makan pisang 2 biji. 2 biji tau, bukan 2 tandan. 2 tandan tu dah konan boruk dah tu, 2 biji je. Lepas makan biji, pukul 12 sampai ke 2 masuk gym. Masa tu TV Hijrah bayar saya sesi, 12 sesi masuk gym. Masuk gym 2, sebab 2 rupanya kalau kita tipu instruktor tu, pagi tadi kita makan, tapi kita cakap kita tak makan. Kau tengoklah, masa tengah buat tu, keluar balik. Memang nak muntah kalau siapa tak biasa, betul. Tu sebab jangan isi banyak-banyak pagi tu, makan salad apple hijau, makan pisang, dan okey. Hari pertama macam patang bersalin tau, jalannya. Betul. Teruk pergi gym weh. Kata baru tahu nak pergi bilik air tu, azab betul, nak kena mandi kan. Nak masuk dalam kereta, mengigil nak pegang gear semua. La ilaha illallah, teruk betul. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 6, kalau kita nak loading masa tu, maksudnya nak makan lah, loading balik makanan masuk dalam badan kita. Makan ayam dan ikan yang dibakar sahaja. Ayam atau ikan yang dibakar saja. Kalau boleh bakar dengan minyak zaitun. Olive oil. Lepas tu, lepas pukul 6, kalau nak makan, lapar lagi, makan buah yang dapat lepas ceramah. Biasanya buah kan, tak tahulah kan. Saya cerita dengan mak saya. Mak, kena macam ni lah mak. Pagi macam ni lah, petang ni. Tu mak saya kata apa? Kau berhentilah jadi orang, payah sangat hidup kau. Tapi kontrol lah, kontrol. Tapi memang, yang tu kalau buat, memang cepat turun berat badan saya. Buat. Tapi, biarlah, macam tu lah. Okay je. Kan? Korang tu pula dah ada halakah geng minum kau kan? Dekat sini dah ada. Dah nak pergi minum kat mana. Okay, so yang ketiga, percaya pada hikmah. Aku tak naik pangkat, tak apa. Yang penting rezeki aku berkat. Aku tak naik pangkat, tak apa. Aku tak dapat APC, tak apa. Anak-anak aku berjaya. Kerana Tuhan tak bagi itu, tapi Tuhan bagi suami romantik. Suami balik rumah, sayang, abang balik ni. Sayang, abang balik ni. Abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak wajah isteri abang sehari kan. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Mahal dia nak tu. Kan. Kemudian yang keempat, yang hikmah tadi, kerana mungkin anak jadi baik, mungkin anak kita tak naik pangkat tapi anak berjaya semua. Bayangkan balik rumah anak, mama saja Putrajaya. Mama saja. Tak padan kampung Lonik. Alah bodoh. Kan tanya. Mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Allah, anak kecil ni boleh cakap macam tu. Mama dah makan ubat ke belum? Mama tak sihat ni. Mama kena makan ubat tau. Sejuk apa? Tengok, sejuk perut. Macam ni seorang ada perut. Sejuk hati. Sejuk perut ni kambung ke tu? Kan cakap, ya Allah, anak mama. Kan macam tu. Anak mama. Mana ada? Anak mama. Mana ada? Yang keempat, redha. Terima apa juga ketentuan ilahi. Jangan komplain. Jangan merungut. Nampak tak? Dengar-dengar dia naik pangkat. Alhamdulillah, rezeki dia. Mudah-mudahan aku pun dapat. Sudah. Redha. Dan yang terakhir sekali, ikhlas.
Kita buat satu perkara tidak mengharapkan ganjaran dan balasan daripada manusia. Itu dia. Wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Orang kita pula terbalik. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas tu. Tu sebab mak kita ingat tak? Mak kita dulu tolong orang kenduri ke apa. Lepas tu, terima kasih je kau tolong aku. Tak payahlah terima kasih apa benarnya. Tak ada benda pun. Nampak? Orang dulu macam tu. Nampak tak? Kita pun kena macam tu lah. Ikhlas. Tuhan mungkin tak bagi tu. Kita nakkan ganjaran pada manusia. Daripada Allah. Kita tak nak pada manusia. Manusia ni mana? Kita harap puji. Baguslah kau. Hebatlah kau. Kita tak nak benda tu. Kita nak daripada Allah. Ya? Tuhan bagi macam-macam kat kita. Tuhan bagi daripada tak ada kereta, dah ada kereta. Tuhan bagi daripada tak ada suami, ada suami. Jangan komplain. Kan? Ada orang rezeki dia kahwin cepat. Jambatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang jambatan dia panjang, lambat dia kahwin. Tapi dapat yang terbaik. Ada orang langsung tak ada jambatan. Sebab Allah bagi peluang dia untuk jaga mak ayah dia sampai ke akhir dia. Nampak tak? Ada orang jambatan tu dah lah pendek, banyak kali pula tu. Itu pun rezeki. Kan? Iya. Yang faham-faham, tak faham sudah. Kan? Betul. Akhirnya kita nak kejar apa? Kita nak kejar keberkatan. Ni. Hijrah membentuk kepribadian unggul. Sebab pribadi unggul ni kita dapat setelah adanya keberkatan dekat dalam kehidupan kita. Jangan sibuk nak kejar kaya dalam hidup ni. Tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari ni kita akan sedar. Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Macam deep tak? Iya, kejar bahagia. Kan? Jadi nak capai bahagia tu berkat, keberkatan. Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Ada 7 tanda. Tanda yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tapi kalau orang yang hidupnya tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas, ibarat minum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Saya dah jumpa ramai orang kaya. Ramai orang kaya. Kalau dia bercakap tu kan, ya Allahu Akbar, tak masuk di akal kadang-kadang. Saya pernah ceramah dekat satu rumah, besar betul rumah Datuk. Agaknya mahal betul rumah Datuk Seri ni. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab. Saya cakap. Kan? Saya ceramah dekat PKNS Shah Alam. Dia masa tu musim PKPB. Dia kata, Ustaz kau nak beli rumah ni time ni Ustaz. Harga tengah murah ni berapa? Dalam 1.6, 1.7 je. Hilang akal kau cakap dengan aku macam tu. Cuba kalau kita beli rumah, harga 1.7 juta. Tolak gaji. Berapa tinggal? Tak apalah, tarik 50 tahun lah, tak apalah. Memang kau beli rumah tu rumah saja tau. Beli rumah saja. Memang aircon tu terjulur lah wayar dia, kau tak pasang. Hook kipas tu kau sangkut hanger je sebab dah tak boleh nak pasang kipas dah. Tak ada duit dah. Abang. Apa. Bergema dalam rumah tu. Makan bang. Pergi tepi dinding tu makan apa? Jilat dinding. Kita tak boleh makan apa dah. Apa? Ada satu datuk tu lagi kasar. Saya ceramah dekat rumah dekat Kajang. Datuk tu lepas saya ceramah tu dia bagi saya makan ada satu kopok. Cuba tak rasa kopok ni sedap tak? Sedap lah kopok tu. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang dia tu. Apalah kau beli kilang dia? Aku tak nampak kaitan dia dengan kau beli kilang tu. Kita pun tak pernah makan kat kedai makan. Bang kita beli restoran ni nak. Tak pernah kan? Tapi tu dia bukan belagak. Tapi itulah bahasa dia orang. Nah, maknanya tak tahulah apa maksud susah kat dia orang. Kita kalau ada seorang tu dia boleh garu kepala tu, kenapa bang? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh ke? Kan kita kalau dalam bank, kalau dalam poket kita ada duit RM100, kadang-kadang kita okey lagi. $100, okey boleh nak belanja makan hari ni, nak belanja kawan-kawan lagi. Boleh. Ada orang tu RM1,000, tinggal RM1,000 dalam wallet ni. Tu dia tak boleh rupanya. Ada orang macam tu. Belajarlah kan, belajar menghargai apa yang kita ada, tu je. Tanda yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Allahu Akbar. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kan? Suami balik, nampak kita tengah basuh pinggan ni, dia pegang tangan kita, sayang, pergi masuk dalam. Tak apa, abang sambung. Sambung ni. Basuh pinggan dengan pakai uniform logo KKD. Tapi klinik kesihatan daerah lah, bukan sini, bukan tempat lain. KKD. Sonok tak sonok cakap? Sonok tak? Sonok, walaupun itulah sekali dalam 365 hari kita kasi happy dah. Ataupun suami balik, sayang ni ambil ni. Ambil ni. Apa tu bang? Voucher spa muslimah, pergi.
Hari Sabtu ni pergi, habis anak-anak abang jaga pergi, nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure, buat semua. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Ngasam menjantan, tak adalah abang nak bayar dah. Abang ni gurau pula dia. Ataupun suami balik, sayang, bancuh air, abang bawa balik kuih ni. Bancuh air, kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih, lambang kasih sayang kita. Lambang kasih sayang. Kuih apa abang bawa balik tu? Kuih kapel. Mana tu kuih kapel? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakoi. Kan kapel kuih. Kuih cakoi kan kapel tu, dua macam tu kan. Kau baru tahu? Baru tahu. Baru tahu. Bahagia kan? Ya. Jadi jangan pakai postman ni lah. Jangan pakai postman. Kan? Bahagia rasa. Pakai postman. Kau pergi cakap dengan ayah kau. Ni nasi goreng dah siap. Pakai postman tu, Along tu. Along pun keluar. Bah. Abah tengah basuh motor. Bah, apa dia? Ni mak kata, nasi goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Masuk balik budak tu. Mak, abah cakap kejap lagi. Kau cakap dengan abah kau sekarang. Now. KKD. Now. Dia kata. Abah, ni mak cakap tau. Dia kata now. Kau cakap dengan mak kau. Tak kerti bahasa ke apa? Aku tengah basuh motor. Mak, macam mana nak cakap Abah kata, tak faham bahasa ke apa? Kau cakap dengan abah kau, jangan kau hajar boleh tak? Dah langsung, lu tak boleh cakap dah. Along dah tak boleh cakap. Apa kata, kalau suami tengah basuh motor, isteri pergi, dia gosok dengan suami ni. Abang, ya. Bila kena air tu percikkan dia, automatic music keluar. Dia jadi video klip Hindi. Kan mesej macam tu. Langsung suami dia, koi larki hen, jabo hasti hen. Bini dia nyaut, baris hoti hen, canak-canak cum-cum. Jiran kiri kanan tu, cak dom cak. Jadi weh. Kau tak cuba, kau tak tahu. Aku tengok movie tu, bila dia nyanyi, jiran semua keluar. Kau tak cuba, mana kau tahu? Keluar jiran tu, jadi okey lah tu. Kan bahagia rasa kan. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia, tu pun tanda keberkatan rezeki. Dapat nombor 1 dalam kelas, happy. Nombor 3 pun kita happy. Anak dapat nombor 1 subjek terbaik, Allahu Akbar, gembira kita. Kan, anak dapat sasiah terbaik pun kita happy. Kan, kadang-kadang perempuan menitis air mata tu. Tengok anak konvo, bang. Anak kita konvo dah, bang. Tak sangka betul. Kau bawa bertenang. Ini konvo tadika ni. Bukan konvo kolej pun. Yang kau terbawa-bawa sangat ni pahal. Kau jangan malukan aku boleh tak? Yelah, kadang orang perempuan dia macam tu. Konvo tadika pun pakai rope semua sekarang kan. Dahsyat betul. Bahagia dia tengok anak ni. Yang keempat, apabila suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang lain pun senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat baik, mudah nak tolong orang, itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Tapi itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak kira. Itu kau yang order, faham? Abang berkat sampai lagi. Tak. Itu kau yang order, faham? Ini yang sampai, kau bawa masuk dalam, ajak makan, minum sekali, itu ya. Faham Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berhijrahlah, berubahlah menjadi manusia lebih baik. Kadang-kadang kita sibuk nak mengejar 5 perkara. Tapi Tuhan dah bagi 3 pun. Dah bagi 3 ni. Tapi kita sibuk sebut 2 perkara yang kita tak dapat. Kadang-kadang 2 perkara tu Tuhan bukan tak nak bagi. Contohlah, ingat tak zaman you all frust dengan boyfriend dulu? Ingat tak? Ingat tak? Orang perempuan, sebahagian besar dia pernah frust dengan boyfriend. Matilah kau, tak guna je jantan. Matilah kau. Aku doa kau terbaliklah kau, accident. Dia marah. Tapi rupa-rupanya selama beberapa tahun Tuhan temukan kita suami, lelaki yang jauh lebih baik pada boyfriend kita. Betul tak? Kadang-kadang ada syak dengar lagi, ex-boyfriend kita hidup ni tidaklah seindah yang disangkakan. So, jangan kita mengungut. Adalah sebab Tuhan bagi itu kat kita. Tuhan mungkin bagi muka isteri kita biasa-biasa je, tapi dia pandai masak. Lempar-lempar jadi.
Lempar sayur jadi daging, gila betul. Macam mana dia buat ni? Kan? Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz dan Fatah Amin. Biarlah isteri kita tidak secantik Fazura, Nilofa dan Maya Karim. Syukurlah time tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka dia? Tak ada. Tak ada. Belajarlah bersyukur. Itu je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak tutup dengan beberapa hadis Nabi. Pertama, Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Itu yang pertama. Kedua, Nabi sebut juga, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Ketiga, Nabi juga sebut, kekayaan yang paling, manusia yang paling kaya, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. So, kerja sama-sama, elok-elok, peribadi unggul. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Macam, deep tak? Balik nanti pegang tangan husband. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Okay, Alright. Jadi, rasa cukup sekadar tu. Saya minta maaf, hari ni kita tukar schedule kita. Saya kena awal sebab apa, saya nak kejar flight, saya nak berceramah di Tawau dan Sanakan pula. Saya kena ke sana. Saya minta maaf banyak. Apapun, terima kasih banyak kerana meramaikan program pada pagi ini. Terima kasih kepada Bank Islam selaku penaja tetap saya. Kan? InsyaAllah. Mudah-mudahan saya tak kisah pun pasal t-shirt tu saja je. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita semua, berjaya dunia akhirat. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT, mengurangi tubuh punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.